Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Haziq bin Abdul Halim Malam Shah. Nombor kami matching E202010262229. Saya daripada Fakulti Muzik dan Seni Persembahan dan saya daripada program Diploma Teater. So, pada hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah perlembagaan persekutuan. Okey. Penentangan terhadap penjajah diarak oleh orang Melayu. Antara perjuangan berdarah menentang penjajah yang pertama ialah penentangan terhadap penjajahan Siam pada zaman Melaka. Sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka, perundangan Islam telah diamalkan di beberapa negeri Melayu. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka juga, hukum kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka digubal berlandaskan Undang-Undang Islam. Perjuangan orang Melayu menentang penjajahan digerakkan melalui semangat kebangsaan. Menjelang abad ke-20, munculnya intelek-intelek Melayu yang sedar bahawa perjuangan ke arah kemerdekaan bukan sahaja melalui senjata api, bukan sahaja melalui senjata tetapi juga melalui perundingan. Antaranya seperti Syed Syekh Al-Hadi, Rahim Kajai, Pak Sakut, Ibrahim Yaakob, Muhammad Yunus dan ramai lagi telah bangkit menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut kemerdekaan. Selain itu, lahirnya pertubuhan-pertubuhan iaitu Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Selangor. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang wujud dalam sesebuah negara. Bagi negara Malaysia, perlembagaan telah mengikat masyarakat untuk merujuk pada satu undang-undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Contohnya, Pasal 152 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963 disebutkan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan akan kekal seperti itu, iaitu seperti yang diperuntukkan oleh Parlimen, dengan bahawa tidak ada seseorang pun yang akan dihalang dari menggunakan kecuali hal-hal rasmi atau mengajar serta mempelajari bahasa-bahasa lain. Dan tidak ada sebarang peruntukan dalam hal ini yang boleh mengganggu hak kerajaan persekutuan atau sebarang kerajaan negeri untuk memelihara dan memperkembangkan penggunaan dan pengkajian bahasa komuniti lain. Ini bermaksud penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk urusan rasmi di Malaysia adalah meliputi setiap agensi dan kementerian di Malaysia. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa Inggeris boleh digunakan di Sabah dan Sarawak. Asal Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan Melayu. Berikutan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya persekutuan pertama pada tahun 1955, Tuanku Abdul Rahman Putra telah dipilih sebagai ketua pertama. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk kerajaan sendiri selepas Britain bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 1956. Untuk tugas penggubalan perlembagaan, kerajaan British telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa kerja yang terdiri daripada wakil kerajaan British sendiri, penasihat majlis raja-raja dan pemimpin-pemimpin parti. Seterusnya, saya akan menceritakan pula tentang definisi perlembagaan persekutuan. Definisi perlembagaan adalah ia merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan bagaimana suatu negeri itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang, adat atau peraturan. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan, peraturan dan undang-undang bagi mentadbir dan memerintah sesebuah negara. Ia menyatakan secara jelas pembahagian kuasa antara semua badan dengan institusi yang terlibat dengan pemerintahan dan pentadbir negara. Ia juga menjelaskan tanggungjawab dan kewajipan setiap warga negara terhadap pemerintah dan juga negara. Yang ketiga, saya akan menceritakan pula tentang konsep perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Tidak ada satu institusi pun yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Ia juga dianggap sebagai panduan mengatur dan menyelaras pemerintahan sesebuah negara. Ia berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada bagi pihak kerajaan atau rakyat dan sesiapa sahaja. Perlembagaan terbahagi kepada dua jenis iaitu bertulis dan tidak bertulis. Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan bertulis dan badan perundangan, kehakiman
dan eksekutif mendapat kuasa daripada perlembagaan. Ia juga dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah. Ia juga mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Perlembagaan ini unik kerana ia mengekalkan unsur tradisi. Okey, sekian. Terima kasih.